Baik, bagi mengulas lanjut, kita bersama dengan Profesor Awang Bogibah Awang Mahmud yang bersedia pada ketika ini melalui Skype, iaitu pakar epidemiologi. Assalamualaikum Prof, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali kita melihat kepada apa yang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, dan juga bagaimana kita melihat reaksi Kerajaan Negeri Selangor yang menggesa supaya kawasan yang masih hijau dan juga kuning diberikan sedikit kelonggaran. Mungkin pada pandangan Prof sendiri dari segi perspektif epidemiologi, adakah lebih wajar PKPB ini kita laksanakan secara menyeluruh di sesebuah negeri ataupun mengikut kepada zon-zon merah? Ya, terima kasih saya kerana menjemput saya sekali lagi ke Astro ni. PKPB itu adalah wajar. Cuma yang persoalannya adalah adakah PKPB itu sepatutnya dijalankan di seluruh negeri Selangor ataupun kita jalankan secara daerah-daerah tertentu saja. Jadi kalau kita nak lakukan ini, maka kita perlu menunjukkan bahawa risiko jangkitan daripada daerah yang zon merah ni kepada daerah yang zon hijau itu adalah tinggi disebabkan kajian ataupun data yang menunjukkan ia berlaku. So, jadi misalnya kalau kita lakukan modelling yang dipanggil sebagai spatial temporal modelling, kalau kita boleh tunjukkan bahawa kontak-kontak untuk kes yang positif di daerah zon merah terdapat banyak di daerah zon hijau misalnya, itu adalah sesuatu yang boleh membantu menerangkan kenapa ia dilakukan di seluruh negeri Selangor. Jadi itu dia jadi soalannya. Jadi kalau kita boleh tunjukkan risiko tinggi, maka ia adalah wajar. Adakah ini akan lebih memudahkan urusan kawalan pelaksanaan tersebut, kerana jika kita melaksanakan tempoh sebagai contoh di satu kawasan zon merah, mungkin ada kekeliruan antara keadaan penduduk di situ dan juga pihak berkuasa yang mengawal tentang apa yang mereka tidak boleh lakukan, sempadan mana yang mereka tidak boleh lintasi dan sebagainya. Maka adakah PKPB ini akan menyelesaikan masalah ini lebih mudah untuk kita menguruskan perkara ini? Ini tak berapa jelas ketika ini. Sebab kalau kita kata tidak ada rentas daerah waktu ini, maka ia seperti mengenakan tempo untuk sesuatu daerah juga, dan malah ia mengenakan tempo di daerah yang zon merah dan juga zon hijau. Jadi kalau ia berhasrat dan boleh melakukan seperti yang saya katakan tadi, dia tidak ada rentas daerah, jadi maka ia akan membantu. Tapi kalau tidak, jadi kalau tidak ada masalah misalnya berpindah daripada satu daerah ke satu daerah lagi, maka ia tidak akan membantu membenteras penularan COVID-19. Prof, dalam gelombang terbaru ini, pada mulanya hanya kita lihat berlaku kes yang tinggi di Sabah dan juga di negeri Kedah yang berada dalam lingkungan yang tertutup di kluster penjara dan sebagainya yang mencatatkan peningkatan kes mendadak. Tetapi kini kita melihat trend ini turut dilihat di negeri-negeri lain dan juga termasuk di Lembah Kelang sendiri. Walaupun kita lihat bagaimana orang yang pulang di Sabah ini dikuarantinkan 14 hari dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita membaca trend ini, trend penularan pada ketika ini terutamanya di Lembah Kelang ini? Apa bacaan Prof sendiri? Bagaimana ia boleh tersebar sebenarnya? Sebenarnya saya dah katakan dahulu bahawa kalau kita buat home quarantine itu adalah suatu pilihan kedua. Pilihan pertama adalah quarantine di pusat quarantine selama 14 hari. Dan apabila 27 September kita kenakan HSO atau Home Surveillance Order, maka HSO tersebut bagi saya memang tidak ideal. Disebabkan hanya satu ujian, dan apabila ujian tersebut didapati negatif, maka mereka tidak perlu lagi kuarantin di rumah dan boleh keluar. Dan walaupun ada yang telah secara sukarela kuarantin di rumah, isulah terlambat. Sebab ada kes sebelum 27 September yang positif dan telah menular ke penyakit jangkitan ni ke orang lain. Jadi saya tidak terkejutlah dengan penularan di negeri-negeri lain walaupun sudah ada home quarantine sekarang dan sebagainya. Sebab yang balik dari negeri Sabah lebih daripada 300 telah didapati positif. Dan kita tidak tahu yang sebelum 27 September yang mana tidak diuji itu berapa orang sebenarnya yang telah positif, tidak ada gejala dan telah menjangkiti orang lain pula. Jadi penularannya sebenarnya sudah berlaku.
Prof, secara ringkasnya, dahulu kita laksanakan PKP disebabkan kesediaan kita adalah rendah dari segi mungkin untuk berdepan dengan pandemik ini, dari segi kos perubatan kita ataupun kemudahan perubatan kita dan juga barisan hadapan kita. Tetapi kini kita lebih bersedia dengan kemudahan dan sebagainya. Adakah PKPB sudah cukup untuk kita mengawal penularan tempatan dalam erti kata ataupun dalam konteks pelaksanaan perundangan itu? Sekiranya ia dilakukan dengan cukup lama dan mengikut kaedah yang betul, maka ia adalah satu kaedah yang boleh dilakukan untuk membendung penularan penyakit ini. Ya, kita mesti faham, kalau kita lakukan PKP dalam bentuk apa pun, apa tujuannya sebenarnya? Kalau tujuan kita adalah untuk mengurangkan pergerakan dan ia berjaya untuk mengurangkan pergerakan dan kontak manusia, maka ia akan dapat memutuskan rantaian jangkitan. Tapi sekiranya pergerakan manusia itu tidak kurang disebabkan PKP atau PKPB dan sebagainya, maka tidak ada makna. Untuk yang tempoh pula, kalau kita sasarkan dan kita akan satu tempat yang kecil misalnya, kita uji semua orang berada di situ supaya kita tahu siapa yang jangkiti, tidak jangkiti, maka kita boleh lakukan itu. Tapi kalau untuk tempat yang besar, misalnya untuk Lembah Kelang misalnya, berapa juta penduduk yang ada di sini, maka kita tidak boleh lakukan PKPD. Jadi kita mesti jelas apa sebenarnya tujuan yang kita lakukan, PKPB ke PKPD dan sebagainya, dan lakukan dengan cara yang betul.